Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan memfokuskan pembelajaran kita tentang OneNote untuk penyimpanan fail peribadi. Jadi tutorial ini akan menjelaskan tentang apa itu OneNote. OneNote secara ringkasnya adalah kita menguruskan dokumen kita daripada banyak dokumen di dalam satu platform, mudah diuruskan. Ada dua jenis OneNote secara asasnya, OneNote yang biasa dan kelas notebook. OneNote lebih bersifat fail peribadi dan kita juga boleh menggunakan OneNote sebagai papan tulis kalau kita seorang guru. Kelas notebook kita gunakan sebagai platform untuk kita belajar dan mengajar bersama para pelajar. Kita boleh uruskan dokumen bersama dengan para pelajar. Itu secara ringkasnya tentang kelas notebook. Atau ia adalah sebagai digital binder. Maksudnya macam penyimpanan fail lah untuk OneNote. Jadi mudah saja kita pergi kepada akaun Office 365 kita, pergi kepada apps OneNote. Ini dia pemandangan kalau baru pertama kali kita buka OneNote. Jadi kita cari dekat situ ada new notebook. Jadi kalau kita nak buat OneNote yang baru untuk kita klik saja pada new notebook. Okey, baik. Di sinilah pemandangannya. Kita klik di situ dan jangan lupa letakkan tajuk kepada OneNote kita yang baru ataupun fail kita yang baru. Contohnya urusan rumah. Okey, kita akan ambil masa sedikit untuk cipta satu OneNote yang baru. Kita close saja di situ. Secara asasnya pemandangan OneNote memang sangat simple. Ini saja. Dia ada 4 ruang. Ruang sebelah kiri itu ruang yang sangat kecil. Ada ikon buku tersusun tu. Okey, yang dinamakan navigation. Kalau kita klik kat situ, kita boleh nampak pemandangan yang lebih luas. Jadi kalau kita klik sekali lagi, kita nampak ada beberapa ruang lagi. Yang pertama adalah ruang section. Yang kedua adalah ruang add page. Dan yang ketiga atau nama glamournya adalah canvas. Di canvas inilah bermacam-macam kerja kita boleh buat di situ. Kalau tengok tab di bahagian atas tu, yang lebih kurang sama saja macam apa yang ada di dalam Microsoft Word. Jadi tak susah sangat kita nak beradaptasi dan membiasakan diri kita dengan OneNote. Di insert tu ada bermacam-macam perkara yang kita boleh masukkan dalam OneNote kita. Kita boleh tekan butang help dan sebagainya. Jadi kita mulakan dengan membina satu section yang baru. Okey, di ruang tu ada add section, kita klik. Kita contohnya lah kita letak bil-bil bulanan. Okey, sebagai kita wujudkan satu section yang baru. Section yang pertama. Jadi di section yang pertama tu ada banyak page yang kita boleh buat. Jadi kita namakan page kita yang pertama untuk section 1 tu untuk bil air ke, boleh juga kita bubuh bermacam-macam jenis bil untuk kita uruskan. Jadi bahagian-bahagian page ni nanti kita boleh insert bil-bil yang berkaitan dengan yang kita tulis tu lah. Kalau kita buat ruang bil air, kita letaklah receipt bil air di dalam ruang canvas bil air tersebut. Jadi pengurusan canvas kita lebih mantap lah, pengurusan file kita lebih mantap. Okey, ini macam mana kita nak wujudkan sub page. Maksudnya sub page kepada page yang kita buat. Mungkin kita nak buat wujudkan sub page ni, kita nak wujudkan ikut bulan pula, Januari, Februari dan seterusnya. Jadi kita klikkan pada Januari tadi, kita klik pada sub page. Di situ ada sub page. Jadi dia akan jadi satu sub page yang kecil lah untuk page utama bil air. Begitu juga, kita tak perlu salin balik, kita copy dan paste saja page tu. Dan itu akan memudahkan kerja kita. Kita copy balik, kita paste pada page tu, dia akan mudahlah di situ. Okey, jadi di insert tu kita ada contoh, kita ada picture. Kita pilih satu gambar. Contohlah ni gambar contoh saja. Contoh kita ada gambar berkaitan bil untuk bulan Januari tu, kita klik dan kita insert. Dia akan masuk ke dalam ruangan Januari ni. Kalau anda ada OneNote dalam versi telefon, aplikasi telefon pintar,
Aplikasi Typopita pun sangat membantu sebab kita ambil gambar daripada aplikasi tu, kita boleh masukkan gambar di dalam tu. Okay, ni bahagian draw. Kita boleh melukis di dalam ni. Kita boleh buat tulisan tangan dalam kita punya OneNote. Okay, kalau kita ada pen, lebih cantik lah tulisan kita tu. Okay, jadi mungkin kita nak namakan section yang baru. Okay, section yang besar yang baru. Kalau tadi kita ada bil bulanan, sekarang ni kita ada dokumen berkaitan rumah. Okay, kita macam tadi kita bina semula page tu. Kita letak tajuk dia apa kan. Mungkin berkaitan dokumen rumah, kita nak letak tajuk bahagian berkaitan geran. Apa saja yang urusan berkaitan geran, kita boleh letak di dalam bahagian tu. Okay, receipt yang kita ada kan. Contoh receipt renovation dan sebagainya, kalau kita simpan secara fizikal mungkin hilang dan rosak, jadi kita ambil gambar siap-siap, kita masukkan ke dalam dokumen kita. Ini adalah contoh-contoh. Contoh kita ada senarai kerosakan semasa yang kita nak betulkan kan. Rumah-rumah kita tu kalau ada kerosakan dan sebagainya, kita rekodkan juga ke dalam OneNote. Sangat efektif untuk kegunaan peribadi. Di sini juga kita sentuh semula bahagian draw ni ada apa? Ada pen. Bahagian pen ni kita boleh pilih lah. Pilih dia punya warna dia dan sebagainya. Okay, ini ada bahagian dictate. Kalau kita klik bahagian dictate, kita boleh bercakap dan percakapan kita tu diterjemahkan secara automatik kepada bentuk teks. Contoh saya cakap tadi, hello, good morning, dia tulis secara automatik. Ini bahagian draw. Kita boleh pilih bermacam-macam jenis warna untuk pen kita. Okay, ni kalau kita boleh menanda, buat penandaan bagi guru-guru. Kita boleh buat memilih jenis highlight. Okay, kita boleh pilih ketebalan pen tersebut dan sebagainya. Nak yang nipis pun boleh. Dan ada satu yang menarik untuk guru-guru matematik. Okay, contoh kita tulis pakai tulisan tangan kita formula matematik, contoh 2 + 2. Kita klik saja bahagian maths tu, tapi sebelum tu kita ambil kotak tu. Okay, kita hitamkan dia dulu dan kita klik saja maths. Okay, jadi akan keluar cadangan-cadangan penyelesaian dia. Jadi untuk cikgu matematik, perkara bahagian ni sangat membantu anda untuk mengendalikan pengajaran, bermula daripada semudah-mudah mata pelajaran matematik sehinggalah pada peringkat yang tertinggi. Contohnya matematik tambahan dan sebagainya. Okay, dia ada menyediakan solution untuk pembelajaran matematik yang sangat berkesan. Jadi perkara ini akan kita perdalamkan lagi penerangan tentang matematik ni dalam video yang seterusnya nanti. Jadi boleh ditukarkan tulisan kita tu tadi kepada teks. Okay, kita pergi kepada bahagian view. Okay, apa yang ada di situ, dia ada immersive reader. Immersive reader ni kita boleh suruh komputer ni membaca. Dan juga dia boleh, immersive reader ni boleh berfungsi juga sebagai kamus ataupun dictionary yang kita boleh translatekan teks tu kepada bahasa yang lain. Okey, ni sebenarnya dia dah bercakap, dia sedang bercakap tu. Okey, sangat membantu bagi orang-orang yang berkeperluan khas. Contoh yang ada masalah penglihatan dan sebagainya. Di sini anda boleh explore apa yang ada pada immersive reader, sangat menarik. Bahasa Melayu pun boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu juga ada dalam immersive reader ni. Okay, ni reading view, kita klik, bacaan kita lebih luas. Okay, kita kembali pada edit saja kalau untuk kembali pada fungsi asal. Kita boleh pilih warna latar bagi canvas kita. Okay, warna-warna yang sangat lembut di situ. Dan inilah kita boleh share share dengan sesiapa saja yang kita nak. Okay, untuk sharekan kita punya notebook. Okay, kita boleh share dalam bentuk link. Sangat mudah dan membantu untuk pengurusan kehidupan seharian kita dengan menggunakan OneNote. Terima kasih.